tengok kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita belajar bab giliran. Rumah nombor 1, rumah nombor 2, rumah nombor 3. Boleh tak ustaz, saya ni menikah 2 orang, duduk serumah dengan isteri saya 2 orang, boleh tak? Harus. Boleh tak ustaz, saya tidur sebilik dengan 2 isteri saya? Yang tu tak haruslah. Sebab ada pula yang tidur sekali 2 isteri dengan dia seorang, dia duduk tengah-tengah selama rok je. Jadi inilah pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang mana dah kahwin 2 boleh faham, yang mana belum kahwin 2 kena belajar, yang mana ada keinginan kahwin 2 tolong fikir-fikirkan dulu, fikir-fikirkan dulu baru sebelum buat. Sebab kita ni kadang-kadang dah buat baru fikir. Masa buat tak pernah fikir, udah pening kepala, dia ngajak ustaz sekali pening kepala. Itulah yang jadi masalah. Masa nak buat tak nak fikir, bila dah buat ustaz pun botak kepala, fikir masalah orang. Tuan-tuan ni kalau saya buka serban ni botak saya ni tuan-tuan, mikir masalah orang. Baik, kita tengok. Apabila adalah suami, adalah laki-laki mempunyai 2 isteri atau lebih, maka wajiblah atas suami menyamakan bermalam antara segala isterinya. Apa dia yang wajib disamakan? Yang wajib disamakan ialah giliran bermalam. Bersiang tak wajib, melainkan keadaan-keadaan tertentu. Bersiang tak wajib, yang berwajib malam, melainkan bagi orang yang kerja malam wajib bersiang. Lain pula tu. Ustaz, ya saya kerja malam ustaz. Pukul 7 pagi ustaz. 7 malam, 7 pagi. Macam mana saya nak bagi malam ustaz? Saya pun tak ada malam. Kerja saya jaga ya malam ustaz. Kalau begitu kamu wajib bersiang. Masalah saya ustaz, siang pula isteri saya kerja 7 pagi 7 malam. Padah muka hang. Siapa suruh? Hang tak reti cari ke macam mana ke? Dia kata kalau hang dah kerja belah malam, hang wajib bagi giliran belah siang. Tetapi asasnya wajib bagi malam. Okey ustaz, macam ni ustaz. Apa makna bermalam ni ustaz? Suami saya habis kerja pukul 5 petang. 5 petang dia pergi rumah isteri nombor 2 saya, madu saya. Dia mandi, dia sembahyang asar, dia makan malam sampai pukul 9. Kadang-kadang ustaz dia perhabis dengan isteri nombor 2. Lepas maghrib dia pun perhabis pula ustaz. Dia sampai rumah saya pukul 11, dia tak larak lah ustaz. Saya tak dapat apa. Bila saya kata abang mainlah tidur, aku penat, aku letih. Tadi abang pergi rumah nombor 2 ke? Singgah sat. Buat apa? Makan. Buat apa? Semayang. Buat apa? Banyak tanya pula hang ni. Abang tidur ke sana? Benda ada, takkan tak tidur. Maka bila tuan-tuan perhabiskan di rumah isteri nombor 2, sedangkan itu bukan hak dia, berdosa tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan balik tidur di rumah isteri nombor 1. Walaupun tuan-tuan balik tidur rumah isteri nombor 1, itu bukan giliran isteri nombor 2. Yang tuan-tuan pergi tidur dengan dia, buat siapa? Tak ustaz, saya singgah makan ustaz, tu dia ajak ustaz. Rezeki ustaz, ni bukan kira rezeki nu, hak di rumah rezeki lagi nu. Jadi abang-abang kena jaga-jaga. Tetapi abang-abang boleh singgah rumah nombor 2 sebab nak ambil baju, boleh singgah. Pukul 5.30 sampai. Lah abang datang pula hari ni, bukan giliran saya. Memang abang nak ambil baju, besok abang ada kursus. Ambil baju, bola kereta belah, boleh.
Minum kopi ustaz? Boleh. Makan ustaz? Tengok. Kalau makan sikit tak apa. Makan banyak nu, isteri duk tunggu di rumah. Kalau dia ajak tidur ustaz, abang, buat dah. Nu kak hang duk tunggu nu, duk kira hang aja. Jadi suami kena tegah. Sebab apa? Bukan hak isteri sekarang ni. Hak isteri yang nombor satu. Ustaz cara mengajar tu macam pengalaman penuh ya. Saya mengajar kena tahulah. Tak kira orang tanya, ya. Bila dah tahu, senanglah buat praktikal, kan? Baik, kemudian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahum ra'atani famali ila ihdahuma dunal ukhra wa fi lafzin akhar wa lam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamati ahadu shiqqaihi ma'ilun. Nabi berkata, barang siapa yang ada isterinya dua orang, maka dia cenderung, dia zalim daripada salah seorangnya. Ataupun satu riwayat yang lain, suami tadi tidak adil, yakni tidak menyamakan antara kedua-duanya, nescaya akan datanglah pada hari kiamat, di antara salah satu bahu suaminya akan condong, akan sengit di hari kiamat. Mana-mana suami yang ada 2 isteri, 3 isteri, 4 isteri, tetapi zalim kepada isteri-isterinya, bahunya akan jadi sengit di hari kiamat sebab berbuat zalim. Sebab itu saya katakan awal-awal pada tuan-tuan tadi, kalau agak-agak tak boleh berlaku adil, memadailah seorang. Adil di sini apa? Tuan-tuan, adil di sini sangat luas. Adil yang diwajibkan ialah adil dalam bab zahir, tetapi adil dalam bab batin tak wajib diadilkan. Adil dalam bab zahir wajib, pakaian, minuman, rumah, kereta, duit, belanja. Tuan-tuan cuba tengok isteri Saleh Yaakob, dia bagi nombor 1 dapat BMW, nombor 2 dapat Alphard, nombor 3 tak tahu. Alphard dapat, kita jangan kata Alphard, lepak pun susah dapat. Sebulan dah isteri minta lepak ubi, tak dapat lagi. Pun gatai nak menikah 2. Haru biru kita ni. Dia tak apalah, dia kaya, dia boleh bagi Alphard, BMW, boleh bagi Chevrolet, tak apalah. Kita kalau tak mampu, tuan-tuan, hentilah. Masalah dia ustaz, memang saya akui yang saya tidak mampu. Tapi masalah dia, isteri nombor 2 saya yang nak sponsor saya, dia yang tanggung saya. Perbelanjaan saya dia tanggung. Dia yang minang saya. Dia mampu, dia tak kisah saya susah pun, gaji sikit. Dia yang nak saya ustaz. Apa macam ustaz? Kalau demikian harus, namanya mishhar, kahwin mishhar, harus dengan syarat isteri nombor 2 tadi redha. Dia kata awak kahwin dengan saya je, belanja awak, makan minum awak, pakai awak, semua tanggung beres atas saya semuanya. Lega. Betul ke ni? Betul. Api atas saya, rumah atas saya, belanja dapur atas saya, belanja handphone atas saya, dengan awak atas saya, kata dia. Udah tuan-tuan, semuanya atas saya belaka. Orang Parik kata atas saya, maknanya atas saya. Tuan-tuan orang KL ni apa ustaz ni, ayah semuanya atas saya ustaz, kata dia. Atas saya lah. Kalau begitulah isteri dia buat, harus dia kahwin. Sebab isteri dia telah menarik nafkah, menarik balik tanggungjawab nafkah. Selesai masalah. Masalah dia ustaz sekarang, isteri nombor 1 tak bagi ustaz. Macam ustaz, memang yang nombor 2 ni nak tanggung semua ustaz, tapi yang nombor 1 masalah ustaz. Kalau demikian, kahwinlah senyap-senyap, lepas tu penjara lah sebulan, insya-Allah ya. Baik, kemudian bermula yang kehendak dengan katanya cenderung.
iaitu cenderung pada zahirnya seperti bahawa dilebihkan salah suatu daripada keduanya itu pada segala pekerjaan yang zahir. Nampak tu tuan-tuan, yang zahir, yang batin tak wajib, yang zahir. Zahir itu apa? Makan, minuman, pakaian, rumah, istirahat, hiburan, itu zahir. Bermalam, itu zahir. Yang ni suami-suami kena wajib bila bawa isteri pergi umrah. Kalau boleh bawa dua-dua orang bagus. Tapi kalau tak boleh bawa, undi siapa dulu. Bulan lagi sekali nak pergi umrah, tak payah undi dah. Bawa yang belum bawa lagi. Jangan undi juga. Oh, undi tiap-tiap kali mampu lah. Pakat pula dengan yang muda tu. Kamu ambil yang pendek tau. Abang dah buat pendek tu, kamu ambil. Janganlah macam itu. Isteri 2 orang, bila nak berjalan, undi. Yang sulung dapat, Pulau Bali. Alhamdulillah. Bila nak outstation kali kedua, yang isteri abang kedua, bulan lepas abang bawa kakak kamu pergi Bali. Sekarang giliran kamu pula. Kemana abang? Baling. Menung isteri dah. Baling tak payah lah tuan-tuan, bawa tempat lain. Dia katakan dekat, Bali dengan Baling kan dekat bunyi dia. Memanglah, abang nampak dah dia pisau, dia Baling kat abang kan. Bali bawa orang lain, Baling bawa saya pula. Apa ada di Baling? Air panas ada lah. Baik. Jadi tuan-tuan, benda yang zahir kita kena bawa, kena bagi adil. Tetapi dalam bab kekasih hati, dalam bab kasih hati, tak wajib adil. Makan kena adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil makan, maksudnya dua-dua ikan sama berat. Pergi ke market, timbang 28 gram. Okey, cantik. Cari lagi 28,5. Allah. 27. Allah. 30. Allah. Sampai tobat tak jumpa tuan-tuan. Adilnya di sini, isteri nombor 1 makan ikan, isteri nombor 2 makan telur. Saya tak boleh makan telur abang, saya kolesterol. Okey, aku bagi kamu ikan. Saya tak boleh makan ikan abang, saya kena makan telur je. Daripada kecil mak saya je telur je. Telur lah untuk kamu. Itulah adil. Isteri nombor 1 kita gemuk, kalau buat baju 8 meter. Isteri nombor 2 kita kurus, buat baju 2,5 meter. Adil lah tu. Jangan yang besar tuan-tuan bagi 2,5 meter, yang kecil 2,5 meter. Bajunya betul-betul hak pusat je abang, pendek gila. Adil pahoi. Madu hang pun banyak tu juga 2,5. Itu bukan adil, tu bodoh nama dia. Nyusahkan orang. Adilnya kalau isterinya kencing manis, jangan bagi makan gula banyak-banyak. Jangan beli dua-dua 10 kilo gula. Adil pa, kamu 10, kamu pun 10. Potong kaki hamba Allah nanti kan. Jadi adil ni meletakkan sesuatu pada tempat. Adil yang kedua, adil bermalam. Adil bermalam di sini bukan selang semalam. Hari ini rumah Pak, hari besok rumah Ani, hari besok rumah saya. Itu cerita Madu 3. Bukan, itu kalau rumah dekat-dekat tak apa. Isteri nombor 1 AU 4, isteri nombor 2 AU 5, isteri nombor 1 UK Perdana. Tak apalah malam sana malam sini. Kena isteri nombor 1 UK Perdana, kena isteri nombor 2 UK betul. No, United Kingdom no. Tak mampu tuan-tuan. Duk berulang tiap-tiap hari. Lalah dapat kat pramugari lagi seorang pula, nombor 3 pula. Jadi maksud yang kata adil dalam bab bermalam, tengoklah. Isteri dia di Kuala Lumpur seorang, di Ipoh seorang. Adilnya macam mana? Seminggu di Ipoh, seminggu di Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan sanggup bermalam tiap-tiap malam gila-gila, itu pulang. Tuan-tuan ada helikopter, pulanglah.
Seminggu KL, seminggu Ipoh, seminggu Negeri Sembilan. Sebab dia ada 3 isteri. Itulah adil. Kalau 2 malam Ipoh, 2 malam KL, 2 malam Negeri Sembilan, ikut kesesuaian, terpulang, boleh. Ataupun isteri pertama dia kata, abang 3 malam rumah saya, sebab saya kerja nurse. Lepas 3 malam kerja, saya cuti 3 hari. 3 hari ni abang rumah saya. Isteri nombor sana pun kerja nurse juga, shiftnya lain-lain, lagi cantik. Boom, senyap tu ke depan tu. Jangan kalau dia pakat dengan isteri dia. Okey, 3 hari rumah kamu nombor 1, 3 hari rumah kamu nombor 2. Terpulang mengikut kesesuaian tuan-tuan. Ada orang yang 4 bulan sekali. Sebab suami dia duduk di Malaysia, isteri dia India seorang, Malaysia seorang. 4 bulan di Malaysia, 4 bulan di Ahmedabad di India. Ada yang tu kawan saya di Pulau Pinang, 2 isteri. Melayu di Pulau Pinang, India di India. 4 bulan tukar, 4 bulan balik tuan-tuan. Terpulang. Itu dipanggil kismon, wajib adil. Okey ustaz, masalah dia ustaz macam ini ustaz. Suami saya dengan saya nombor 2 satu taman ustaz. Dia taman AU 4, saya taman AU 5. Selang semalam. Satu hari ustaz, madu saya sakit. Ada dekat Ampang spesialis. Jadi madu saya minta suami saya teman dia di hospital 3 malam ustaz. Maknanya dia dah ambil giliran saya 3 malam ustaz. Jadi apa perlu suami saya buat? Wajib qada pada isteri yang dia pinjam hari. Suami-suami boleh pinjam hari. Pak, malam ni giliran kamu. Tapi madu kamu PA dia sakit. Abang terpaksa tunggu dia di hospital. Abang hutang sehari ya. Isteri ambil buku 35 hutang tulis. Sekian-sekian hari bulan hutang. Tak apalah. Besok telefon, malam kedua telefon, "Pak, malam ni memang bukan giliran kamu. Malam ni memang giliran PA. Abang tidur di hospital." Okey. Malam ketiga dia telefon lagi sekali. "Pak, PA kamu tak sedar lagi, PA hoi. Abang takut tengok dia dah menggigil-gigil. Nampaknya giliran kamu malam ni tak dapatlah abang balik. Maknanya dah 2 malam abang hutang. Maka pah tulis malam kedua. Tulis 2 malam dia pinjam. Besok bila PA dah sihat, tuntut abang ambil hari saya 2 malam. Saya minta balik." Wajib suami tunaikan hak isteri yang dia tinggalkan. Dan PA yang keluar hospital jangan marah. Kak Pa, sampai hati Kak Pa, saya baru je keluar hospital. Udah Kak Pa ambil dia. Kepala otak kamu. Yang 4 malam duduk hospital, kamu buat apa dengan dia? Yang aku 4 malam ni aku sunyi, kamu tahu tak? Orang ketuk pintu, orang ketuk bumbung, kamu tahu tak? Jadi PA kena timbang rasa. Waktu aku sakit dia dah bela aku. Sekarang aku dah keluar, biar dia bela pula. Wajib dia bagi buat. Yang keempat, giliran yang wajib itu apa? Giliran yang wajib ialah kalau kahwin baru. Kalau saya ni dah kahwin, nak kahwin lagi seorang, isteri nombor 2. Isteri nombor 2 saya anak dara. Maka wajib pada saya memberikan giliran kepadanya berapa hari? Berapa hari? A4, B5, C6, D7, D9. D9 kah? 5, 6, 7. Sebulan. Woi, lama ha? Untuk yang baru kahwin seminggu. Untuk kahwin dengan janda 4 hari. Dengan anak dara seminggu. Kalau isteri baru. Sebab anak dara ni baru, malu-malu. Kalau kahwin dengan janda, isteri nombor 2, 4 hari cukup. Benda dah biasa. Boleh faham? Macam tak setuju je ni.
Ingatkan sebulan. Ada rumah tu ada lagi. Sebulan apa? Sabarlah. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, yang tiada wajib ialah menyamakan pada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian isterinya, kerana yang demikian tiada masuk di bawah ikhtiar seseorang. Cik Luqman tolong picit sekejap belakang. Udah tak boleh nafas tadi, cepat. Makan laksa tadi, angin ke mak? Ni belah kiri. Kan mati pula kan. Atas sikit, belah ke tengah sikit. Sini. Okey. Angin. Baik. Yang tidak disuruh buat ialah yang tidak mampu kita buat. Allah Ta'ala tidak akan suruh buat sesuatu yang kita tak mampu nak buat. Apa dia yang tak mampu nak buat? Yang tak mampu nak buat ialah menyamakan kasih sayang. Menyamakan kasih sayang ni mustahil manusia boleh buat. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu menyamakan antara segala perempuan kamu, walaupun kamu berusaha sesungguh-sungguhnya nak menyamakan perasaan kasih. Manusia takkan mampu buat. Walan, lan ni maknanya lan nafi abada, selama-lamanya tak boleh buat. Tuan-tuan ada 5 orang anak, jangan tuan-tuan kata tuan-tuan sayang pada 5 orang anak ni sama. Pembohong. Ustaz, saya ada 5 anak Ustaz, 5-5 saya sayang, tak ada lebih, tak ada kurang. Pembohong. Nabi Yaqub pun sayang Nabi Yusuf lebih pada hal lain. Nak kata apa? Nabi Muhammad sayang Hasan dan Husin lebih pada cucu lain. Nabi Muhammad sayang pada Aisyah lebih pada lebih pada isteri lain. Nabi Muhammad sayang Abu Bakar dan Umar lebih pada sahabat-sahabat yang lain. Kerana sayang ni tuan-tuan, manusia tak boleh buat-buat. Sayang ni manusia tak boleh bagi sama rata. Tuan-tuan ada 5 anak. Anak nombor 1 doktor, anak nombor 2 lawyer, engineer, teacher. Nombor 4 tak ada kerja apa. Yang nombor 4 ni duk minta dadah, hisap dadah. Tiap-tiap hari curi duit. Tuan-tuan sayang? Anak ayah balik, hisap dadah. Sayang? Duit hilang, motor hilang, barang mat hilang, lesung sambai pun hilang. Sayang. Tetapi tak sayang macam yang nombor 2. Yang nombor 2 tu lah duk tunggu di hospital. Yang nombor 2 lah yang bawa pergi hospital. Yang nombor 2 lah duk suap ubat. Sayang, yang tu lebih daripada yang langsung tak balik. Berdosa ke Ustaz? Tak berdosa. Sebab manusia tak boleh bagi adil. Sebab apa tak boleh bagi adil? Layanan tak sama. Serupalah tuan-tuan main mengaji. Main mengaji ni, ada ustaz yang tuan-tuan bernafsu nak datang. Betul ke bahasa ni Cik Luqman? Ganas tu, bernafsu. Malam ni ustaz apa? Oh, Ustaz Luqman. Oh, bernafsu aku nak mengaji. Malam ni ustaz apa? Ustaz aduh. Dosa ke? Tak. Tuan-tuan dalam bab guru pun tuan-tuan pilih. Mana guru yang selera dengan tuan-tuan? Tuan-tuan datang. Aku rasa faham, aku rasa senang, aku senang masuk, aku datang. Habis tu kenapa kamu tak datang ustaz lagi satu? Allah, aku tak faham lah. Dia cakap belit-belit, aku tak faham. Berdosa kamu milih-milih guru. Tak ada maknanya berdosa tuan-tuan. Tak ada maknanya. Kita kena boleh pilih. Tak salah. Serupalah kita dengan isteri kita. Kita ada 2 isteri. Nombor 1 garang sangat. Bila kita balik, tengking saja. Kadang-kadang bukan kopi yang dia jamu, cuka getah dia jamu. Abang nampak cuka getah tu? Kalau teringin buatlah. Subhanallah, garangnya.
Bila balik ke rumah isteri nombor 2, ya Allah, abang nak kopi ke teh? Dua-dua dah ada. Abang nak kopi ke teh ke, nak tidur ke, nak tengok televisyen, nak makan ke apa? Ya Allah, sayangnya abang nak suap sendiri ke I suapkan? Mana yang tuan-tuan sayang? Balik rumah nombor 3 pula, ngada-ngada orang tua ni balik lambat. Datang sini awak, datang sini awak. Sayang juga, tapi ya Allah ustaz, ni apa ni? Love bite ke? Tak ustaz, dia gigit saya ustaz. Bukan love, dia bite saja. Jadi tuan-tuan, sayang ini dia punca datang daripada layanan. Setengah orang faham sayang ni datang daripada lawa, muda. Tidak. Kasih sayang bukan datang daripada lawa, kasih sayang bukan datang daripada muda, kasih sayang datang daripada layanan. Sebab tu berapa banyak orang yang menikah 2-3, bila sakit, bila dia susah, dia balik rumah isteri nombor 1. Dia balik, dia duduk balik rumah isteri nombor 1. Pasal apa? Ya hak ni masa mula-mula susah dengan dia, masa rumah teres dengan dia, masa rumah flat dengan dia, pergi kerja naik motor basah dengan dia, hujan dengan dia, kena himpit dengan kereta pun dengan dia, balik-balik kerja helmet hilang pun dengan dia juga. Berhenti hujan bawah jambatan, duduk dalam hujan dengan yang ni hak nombor 1 ni. Masa sakit dia tunggu, masa beranak mak pak semua datang, nombor 1. Lepas senang sikit, rumah ada 2, kereta ada 2, projek pun banyak, barulah menikah 2. Yang menikah 2 ni jarang dah naik motor, tak pernah pun naik motor. Duk tunggu hujan berhenti bawah jambatan pun dak lah. Sebab tu perasaannya kadang-kadang kurang sikit. Sebab tu kadang-kadang bila sakit, bila susah, bila payah, dia tetap cari yang nombor 1. Susah senang tu bersama. Jadi akak-akak yang nombor 2, akak-akak yang nombor 3, akak-akak yang jadi nombor 4, atau akak-akak yang jadi nombor 1, cara nak teka suami bukan dengan semata-mata muda, badan cantik, solek lawa-lawa, bukan. Yang nak teka suami, nak bagi suami sayang pada kita ialah layanan, kasih mesra. Tua pun kalau layanan mesra, bagus layanan dia, lembut dia, orangnya gentle, insya-Allah hati suami ni akan balik pada kita. Maka tak perlulah kita bergaduh-gaduh, berlumba-lumba nak melawan suami, nak tackle hati suami di antara madu-madu. Kita hanya perlu jaga kita aja. Suami masuk dalam rumah aku layan dia habis-habis. Jangan cerita yang nombor 2 tak bagus, masak tak sedap, jangan cerita. Jangan duk compare. Abang, dengan saya masak, dengan masak, mana sedap? Tak payah, tuan-tuan masak sedap-sedap je. Bubuh Ajinomoto tu 4 bungkus, sedap lah. Cukup 4 tahun botak hamba Allah tu. Masak sedap-sedap, layan sedap-sedap, bagi kenyang elok-elok, dia tak keluar dah. Boleh faham tak? Saya pesan satu ya, bagi kenyang elok-elok. Kenyang apa ustaz? Faham-faham saja. Bukan semata-mata kenyang makan nasi Cik Luqman S. Kenyang segala-galanya. Kenyang kasih sayang, kenyang layanan. Dah tua ustaz, nak kenyang apa lagi? Kalau kita tua, maknanya suami kita pun tua. Tu jangan lupa. Memanglah saya layan dia betul-betul, tapi jenis gatal ni ustaz. Betul dia gatal, buat macam mana? Kita tak payah gaduh dengan madu kita. Kita buat elok-elok. Walaupun kita tua, layan dia elok-elok. InsyaAllah dia sayang pada kita. Okey ustaz, macam saya ni, bini saya 3 ustaz.
Saya kena sayang macam mana Ustaz? Tiga-tiga abang kena sayang. Dan sayang pada tiga-tiga tadi mengikut kebolehan dan kemampuan abang betul-betul. Cuba tuan-tuan tengok isteri Nabi banyak. Apa Nabi buat? Setiap seorang dapat cincin. Nah, abang bagi cincin pada kamu hadiah. Pakai cincin. Besok pergi rumah nombor 2, pakai cincin. Bila ramai-ramai berkumpul depan Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak kami ni mana yang Rasulullah paling sayang? Jawab Rasulullah, yang aku bagi cincin, dialah yang aku paling sayang. Masing-masing tengok, aku lah tu. Saya kata pula, aku lah tu. Padahal semuanya aku. Semuanya dapat. Tuan-tuan janganlah tunjuk yang ni lebih, yang ni kurang. Tunjukkan keadilan. Dalam hati terpulang pada tuan-tuan. Jangan tunjuk, nanti isteri jealous. Kalau tuan-tuan boleh bawa isteri muda berjalan, kenapa tak bawa yang tua berjalan? Kalau kita berjalan bawa isteri muda, kenapa tinggal yang tua? Yang tu yang jadi jealous tu. Kalau isteri baru dapat rantai, kenapa isteri tua tak dapat? Perasaan hati kita sendiri simpan. Perasaan hati kita sendiri sembunyi-sembunyikan. Tetapi tunjukkan kasih sayang itu. Jangan kita tidak tunjukkan. Kalau tuan-tuan boleh SMS isteri tuan-tuan 20 kali sehari, kira okey lah tuan-tuan. Hari ni cuba tuan-tuan kira berapa kali tuan-tuan SMS isteri dah. Saya langsung tak SMS Ustaz. Pasal apa pula? Isteri tak ada. Nak SMS apa? Pergi menikah lain. Tuan-tuan SMS lah tuan-tuan. Ya, sekarang ni dah ada handphone ni, banyak SMS masuk ni. Sekurang-kurangnya SMS kalau tak ada telefon, sebagai tanda ingat pada dia. Kalau ada 3G ke lagi senang cakap. Ini tidak. Makin lama kita makin berkurang. Tetapi bila kita dapat makwa, kita dapat perempuan, dapat seofis, dapat satu teman sepejabat, kita banyak bercakap, kita banyak menyembang, kita banyak SMS. Itulah punca-puncanya yang jadi ni tuan-tuan. Yang halal kita biar, yang elok di rumah kita tak kisah. Kita ambil yang haram, kita ambil berat yang belum jadi hak kita. Maka hilanglah dan beralihlah arah kasih sayang kita itu. Baik, ayyilan tastati'a an ta'dilu fi syahwatil qalbi wa mailan nafsi wa yattabi'a dzalika tawafut fil waqa'i. Tiada kuasa kamu menyamakan di dalam kasih hati. Yang tak wajib disamakan nombor 1 ialah kasih hati, sayang. Yang kedua, yang tidak wajib adil, cenderung nafsu. Dan yang ketiga, dan mengikut akan dia yang demikian lebih kurang dalam jima', dalam bab bersetubuh. 3 benda ni tak wajib adil. Pertama hati. Kalau isteri kita layan kita elok-elok, yang itulah yang kita sayang. Saya kata dah pada akak-akak tadi, nak bagi suami sayang senang je, layan elok-elok. Yang kedua, nafsu. Kadang-kadang dia tak ada selera dengan nafsu, dengan isteri dia. Jadi tuan-tuan, banyak orang yang jumpa saya mengadu masalah dia tak ada selera dengan isteri dia. Dia tak ada nafsu, tengok muka pun tak mau. Yang tu banyak sebab lah. Ya, kadang-kadang dia datang daripada sihir. Yang tu kena berubat. Ada pasangan yang baru menikah tak boleh tidur 2 bulan. 2 bulan asyik tengok isteri menyampah, asyik tengok suami bengang, tak boleh bersetentang. Yang baru ni di Kedah, baru menikah 3 hari, tak boleh tengok, tak ada nafsu, tak ada selera. Ini yang kena berubat. Mungkin ada gangguan-gangguan daripada sihir. Yang ketiga, dia kata dalam bab jima'. Dalam bab jima', yang tu pun tak boleh nak berlaku adil. Nak buat macam mana ustaz?
Yang kawan ni dapat adalah 2-3 minit, kawan tu dapatlah belah-belah minit. Yang tu pun tak boleh berlaku adil. Nak buat macam mana? Tetapi kena cari jalan. Kena cari jalan supaya boleh dapat sama rata. Sebab tu saya katakan tadi, kalau malam ni giliran rumah isteri nombor 2, jangan habiskan di rumah isteri nombor 1. Simpan untuk isteri nombor 2. Jangan habiskan di rumah dia. Ustaz, kalau saya tidur di rumah nombor 2, nombor 1, tapi saya tak apa Ustaz, saja touch and go je Ustaz. Boleh faham ni, touch and go ni? Tak ada apa-apa Ustaz, saja touch and go je. Tak apa. Tapi kalau touch hang smart tag pula di situ, sudah. Si hang bayar lagi apa semua, yang tu tak mau. Pasal dia bukan hak dia. Bila kamu balik ke rumah isteri kamu yang nombor 2, kamu dah tak boleh tidur dengan dia, maka hukum dia haram. Kamu dah mengambil hak orang lain. Ada pula isteri tanya, Ustaz, dijatuh zina tak Ustaz? Tak jatuh zina. Nak zina apa? Isteri sendiri. Cuma jatuh berdosa sebab tidak memberikan kepada yang berhak padanya. Baik, cukup tuan-tuan, kita akan sambung lagi perkara ni pada bulan hadapan insya-Allah. Ya, sakit. Baik, soalan-soalan besoklah tuan-tuan bagi, saya nak balik tak siap. Baik, pagi besok insya-Allah kita kuliah subuh di Taman Melawati, tafsir surah Al-Hujurat. Dan pagi besok jam 9 pagi di sini kitab fiqh Al-Mu'inul Mubin dan kitab tauhid. Kitab tauhid dan kitab Al-Mu'inul Mubin. Dan malam besok di Masjid As-Sabirin Taman Permata Bahrul Mazi jilid 16. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.